Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulih Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang mulia Tuan Imam, Jatan Kuasa Masjid, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat dan majlis sekalian. Saja rezeki saya malam ni sini, sepatut saya malam ni di Ipoh, di Masjid Pasir Putih. Alhamdulillah, saja biasalah kuliah tetap itu, dia ada ceramah ni, baik saya tinggal lah. Sebab ceramah ni sekali-sekala kita mai. Baiklah, eloklah hari ni kita nak muzakarah bab korban. Jadi hal lain tu masalah lain lah pula. Nak ceramah Isra' Mi'raj ke, Ma'al Hijrah ke, ataupun Maulud Nabi ke, kita masalah lain lah. Kita cerita pasal bab korban, sebab tak lama kita nak korban. Korban Aidil Adha dipanggil Hari Raya Korban. Korban ini kita mengenangkan peristiwa Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala sembelih anak dia Nabi Ismail. Lalu Allah gantikan dengan seekor kambing. Di satu sunnah Nabi Muhammad SAW, jadi umat dia pun disuruh kita korban. Bezanya kita ni sunat je, lepas tu wajib lah. Jadi iktibar daripada korban yang pertama, kita ambil benar tersirat perintah korban tu. Pertama sekali kita ambil iktibar perintah Allah, larangan Allah, suka ke tak suka ke, setuju ke tak setuju ke, berat ke ringan ke, susah ke senang ke, sami'na wa ata'na, dengar patuh. Sebab apa? Sebab kita hamba Allah. Kita bukan kerja, kita bukan pekerja, bukan kuli. Kita kerja dengan orang, dengan toki. Kalau arahan toki tak berkenan, letak jawatan, cari kerja lain. Kita sebagai hamba Allah, arahan dia, perintah dia, larangan dia, mau tak mau, haqqan qad haqqan, orang Banjar bersurah je tu. Mau tak maunya kena taat dan patuh. Kan? Ini asas dia. Baik, eloklah sebelum itulah saya support tadi. Ta'aruf perlu. Ustaz-ustaz mai ni dia ta'aruf, perkenalkan diri dia. Ustaz ni orang mana? Jangan-jangan adik-beradik kita apa ustaz ni? Ustaz ni mengaji di mana? Jangan-jangan ustaz ni orang ayah pin besut apa agak-agak ni. Perlu ustaz-ustaz mai dia ta'aruf, perkenalkan, orang panggil biodata sikit sebanyaklah kalian kita. Ana akhukum pilih saudarakum sallallahu ta'ala Haji Zakaria bin Haji Ahmad, berasal daripada Sungai Petai, Bukit Gantang, Taiping, Perak. Umur dah masuk 62 dah. Mak beli bedak, beli sampai 2. Dulu jadi budak, lah ni jadi orang tua dah. Makan masak taucu ikan ruan. Dulu jadi cucu, lah ni jadi Tok Wan. Berubah dah lah. Biarkan awas kebangsaan Jelutong Taiping, kemudian di Pondok Haji Ghazali Irsyadiah Batul Punam Beratuk Perak, kemudian di Pondok Haji Yusuf Sungai Bakak Puan Perai, kemudian di Mahmud Lustak Kedah, kemudian di Lampuri Kelantan, akhir Masjid Azhar Mesir. Saya tamat pengajian tahun 84. Tapi saya tak minat kerja kerajaan. Saya mengajar sekolah rakyat, Ma'had Tarbiyah Islamiah Betul Lapan Cakap Jerit selama 24 tahun. Sekolah tu kerajaan ambil alih dah. SABK di macam Teluk Medan, macam Paik Tongah. Jawatan saya diserap masuk kerajaan, gaji besar lah cara kampung. Dulu sekolah rakyat ngajak Saguati start RM400, ujung 24 tahun 750 je. Serap masuk kerajaan, besar lah cara kampung, rumah tak bersewa, minyak motor tak guna dekat dengan sekolah. 2,500 kira mewah lah cara kampung. Tapi saya tak minat. Kalau saya nak kerja daripada awal lagi dah, pensyarah ITM, pensyarah UTM dengan qadi sebagai, dengan jakim, dengan kagat. Tak minat. Lagi pun jadi cikgu, ustaz sekolah kerajaan, lari teruk. Siapa jadi cikgu, jadi ustaz, tahulah ni.
Kasakat mengajar tak apa, kerja runcit-runcit ni, kerja runcit. Allah, mereka kata KBSR kerja berat sampai rebah. KBSM kerja banyak sampai mampu, orang Kedah kata. SSB slow belah, saya belah lah. Kerja ambil alih, saya belah. Lah ustaz buat apa lah ni? Lah ni jadi anggota PBB. PBB natang apa ustaz? Bangsa bersatu kah? Pendakwah bebas bergerak. Ni bergerak merata cukup boleh pergi ni. Pergi Kuala Lumpur dan sebagainya kan. Bebas. Rumah saya lah ni di Kampung Aman, Pokok Asam, Taiping. Dan keluarga saya ramai. Keluarga saya ada 11 adik-beradik, mati 3, tinggal 8. Di antara abang dan guru saya jugalah, iaitu mantan Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Haji Hassan Haji Ahmad. Dia pakai rojok tabung haji dulu ni. Kemudian Datuk Saleh Haji Ahmad, bekas pensyarah di UAE dan Presiden Persatuan Ulama Malaysia. Dan seorang lagi Ustaz Jiri Ahmad, ni orang politik punya orang lah. Dan tulis sikit sebanyak latar belakang. Dan anak, isteri baru seorang lah. Dan anak ada 6 orang, mati seorang, tinggal 5. 4 perempuan, seorang lelaki. Orang lah. Itu sikit sebanyak latar belakang saya tuan-tuan. Perlu ustaz-ustaz ni dia berkenal. Sebab kita tak tahu ustaz dia orang mana ustaz ni. Tahdik-peradik kita sebagainya kan. Perlu dia perkenalkan diri dia, mengajak memula sini. Baiklah, tak pergi takat buat korban balik. Jadi pertama sekali, arahan Allah, perintah Allah, suka ke tak suka ke, setuju tak setuju, sami'na wa ta'na. Satu. Yang kedua, Allah suruh kita korban apa? Benda kita sayang. Kita sayang ke anak ni tuan-tuan lebih pada diri ke diri. Kita tak makan tak apa, jangan anak tak makan. Kita baju raya pakai hak lama tak apalah, anak tak gamak cari baju baru juga. Pasal apa? Pasal sayang. Korban dekat anak pasal sayang ke anak-anak. Kita korban. Sebab tu dosa besar mak bapak kita dahaka pada mak bapak. Dahaka mak bapak satu dosa besar. Tak masuk syurga kerana mak bapak tak redha pada kita. Sebab apa? Mak bapak korban kat kita ni banyak, lebih pada segala-galanya. Itu. Begitu juga kita dengan Islam. Kita sayang pada Islam, kita korban untuk Islam. Itu hikmah hakikat korban. Yang kita duduk sembelih sini berapa, satu bahagian berapa ratus ambil sini? 700. Yang kita duduk bagi 700 ini, yang tu sebagai kiasan simbolik. 700 ringgit kita bagi dapat makan pula tu. Korban hakikat sebenarnya orang korbankan masa, tenaga, duit ringgit untuk Islam. Berapa ramai sahabat kita yang korban masa dia tinggal rumah, pergi mesyuarat sana sini. Kenapa? Kerana Islam. Berapa ramai yang ada yang ditekan, ditindas, dibunuh, dipancung, ada di penjara, ada di tukang kerja, diturun pangkat, sekat jawatan, macam-macam. Jadi kita ni korban 700 ringgit rasa megah dah weh. Yang tu sebagai kiasan dia. Sedangkan hakikat korban sebenarnya banyak. Orang korbankan masa, tenaga terlebih besar pada pahala kita duk korban yang 700 ringgit. Kan? Tak apalah. Tentu kita ambil daripada pasapah korban. Jadi kita hari ni alhamdulillah banyak orang kita lah ni suka buat korban. Pakat berlawan pula tu. Tempat hampa berapa? Tempat kami 7. Hai, 7 kami tak main. Kami 11. Hampa 11, kami 17. Baguslah berlawan buat kebajikan tu. Soalannya, yang buat korban ni dia reti ke korban tu apa dia? Yang dia tahu bagi 700. Aku dapat satu bahagian, 2 bahagian sedekah dia ke orang. Pahala besar. Esok kenderaan pada masyarakat. Macam mana cara buat? Yang tu pakai tu imam, pakai orang masjid abang tu dia tahu lah. Yang ni banyak berlaku. Takkan nak sama fadilat orang yang faham ibadat dengan tidak faham ibadat. Tak sama pada orang berilmu dengan tidak ada ilmu. Tak sama pada orang reti macam kita dengan orang tak reti. Tak sama pada orang mengaji dengan orang tak mengaji. Hakikat dia penat letih serupa duit ringgit semacam. Nilai pahala Allah bagi tak sama. Nilai pahala tu tak sama dia bagi. Satu contohlah, kami orang lelaki-lelaki beli barang emas ke orang perempuan.
Biasa orang perempuan kesuka baramai, tamah menikah orang Kedah Bendang, Kedah Alustak, Kedah Pendang, Kedah Ian, Kedah Tokai, Kedah Jitra. Biasa duit sana belanja hangui mahal. Biasanya sahabat kita orang Kedah dia tu mahal sikit duit hangui. Tapi mak bapak dia beli barang mah semua ke anak kat bini kita. Kita menikah dengan anak depa besok tak payah beli barang mah dah. Tu orang Kedah kelamakan kenuri kita bawa barang mah meleweh. Apa khabar kat tun? Khabar baiklah. Hangatlah hari ni amboi. Duk kipas nampak pon merlap rantai besar-besar ibu jari tu. Kita ingat kau adat rupanya Nabi suruh. Nabi kata zawiju banatikum wa halluhun sultah. Kawinilah anak-anak perempuan kamu dan hiasilah mereka emas dan perak. Rupa kita beli barang emas. Satu contoh, Pak Long beli barang emas kat Mak Long. Dia beli 5,000. Mak Long pun kenyih tak kira lah. Dapat barang emas 5,000 tambah emas 1,200 mahal semua. Pak Long tahu Nabi suruh. Sebab maka pahala ibadat, pahala sunnah Nabi Pak Long dapat. Yang Pak Ngah pula beli barang emas dekat Mak Ngah. Dia kata biasalah orang perempuan beli barang emas seronok mereka. Jadi adat je lah 5,000 juga. Yang Pak Long ni habis 5,000 dia jadi sudah pahala ibadat. Yang Pak Ngah ni adat jadi adat itulah. Itu perbezaan antara ilmu dengan tidak ilmu. Itu nilai dia kata Allah Ta'ala. Baik. Begitu juga buat korban. Banyak kita ni hari ni saya tengok banyak kita duk mengaji banyaknya fadail. Fadilat korban, fadilat sedekah, fadilat haji, fadilat zakat, fadilat. Baguslah fadilat kelebihan tu. Tapi kurang kita tekan tentang masalah dia berfiqah. Saya tengok banyak masjid surah ni banyak tu tekan hadis tafsir tasawuf, hadis tafsir tauhid akidah. Kurang tekan fiqah. Tu saya pula banyak saya tekan fiqah banyak. Fiqah ibadat, fiqah muamal urus niaga, fiqah masalah munakat nikah kahwin. Fiqah dalam masalah jenayah, bab peraib, bab hudud, bab apa tu. Yang ditekankan. Sebab apa? Fiqah ni dia undang-undang. Hukum hakam. Kita jadi orang baik tu alhamdulillah. Serban dengan janggut bertebal baca-baca bedak dah kita lah ni. Dengan jubah, dengan serban, pi umrah apa, dengan hampa perempuan, dengan pakai tudung labuh, dengan purdah. Bagus dah. Tapi apabila nak beramal, tak tahu hukum hakam, tak tahu law. Berderah gitu hak sunat kita kata wajib, yang wajib kita kata sunat, yang haram kita kata makruh haram. Sebab apa? Sebab tak tahu fiqh, tak tahu undang kan. Kita buat korban ni mungkin ustaz-ustaz dah cerita dah. Kita lupa tak apa. Lupa ni penyakit ilmu. Afatul annasyah, penyakit ilmu Nabi kata lupa tak apa. Yang lorat tak tahu. Kena tahu. Kena ingat tak apa, jangan kena tahu. Tak tahu sebab tak mengaji. Sini banyak orang banyak kan. Banyak boleh surah Banjar. Banyak kan kita ni tak lupa tak apa. Yang lorat tak mengaji, tak tahu apa. Lah ni kita muzakarah panjat balik. Sebab saya alhamdulillah saya panjang bulan ni buat korban muzakarah buat korban soal jawab. Kalau saya terang lupa, dia kena soal jawab. Pangkat mulanya tanyalah murid, sat lagi tanyalah ustaz. Trik mula ni saya nak tanya hampa, sat lagi hampa tanya saya pula lagi. Nak tengok ingat tak ingat lagi. Berapa hari boleh buat korban? Berapa hari? Bagus ingat alhamdulillah. Setengah orang keliru 13, dia dah kata 3. Kena kira balik 10, 11, 12 tu boleh hajar. Okey. Mula start pukul berapa boleh sembelih? Pukul apa boleh sembelih? Ni belah tak dengar suara jawab pi kalau tak kena berdosa, siapa betul lah sat lagi. Pukul apa boleh start sembelih? Banyak jawab macam tu. Saya mengajak lipuh lepas semayang raya lah ustaz tak ada orang buat bersemayang raya pun. Dia amalan lain, hukum lain dalam fiqh ni. Dalam fiqh dia ada harus, wajib, sunat, haram, makruh. Tok guru kita dia tak ajak benda makruh,
Harus muda dia kajak benar afdal atas sunat. Wajib tentu dah. Harus sembelih. Tabik matahari bersembelih adalah 10 Zulhijjah. Cuma sunat disembelih waktu duha lepas sembahyang raya. Kena faham fiqh tu. Jadi esok kalau hampa dengar orang sembelih belum sembahyang, apa tak terpakai korban mereka tu? Jahil. Mana sah buat belum sembahyang raya? Orang kata kita tak mengaji. Kita telajak lebih nak warak langsung. Pada benda tu harus ni buat tak apa, tak buat tak apa kan. Tu nak cerita. Baik. Kalau orang tu dia buat korban tak sembahyang raya, kod mana? Saja malas sembahyang, korban dia buat, kod mana hukum korban dia tu? Sengaja dia tersunat bukan wajib sembahyang raya. Macam mana korban dia? Macam mana? Agak yang tuan-tuan ada ingat lah. Macam mana? Umur apa? Umur apa lah ni? Naik pangkat abang lah. Nama apa tu? Maman lah. Jangan Maman. Dia buat dia semayang raya, dia buat korban semayang raya tak? Tak dia malas. Makruh, tak ada pahala korban dia. Kalau tak ada uzur lah. Tak elok kata orang Perak buruk benar rupa mikir niup. Hala makan tu kok cepat. Lain badat malas. Tak elok. Huduh perangai dia. Baik. Sampai pukul berapa boleh korban 4 hari tu? Sampai pukul berapa dia kan 4 hari. Sampai pukul berapa habis sembelih? Habis waktu time dia lah. Last payat dia. Mujuk hamba mendengar malam ni tidak kurang pahala korban. Tu kita panjat balik tu. Sini upekok sini. Oh sakan. Sakan orang ni. Ni sugih belakang orang sini. Orang tergerdur ni. Sampai pukul apa? Sampai asar. Sampai maghrib tenggelam matahari. Dia boleh hijrah, tak macam orang putih. Boleh hijrah. Matahari habis masuk maghrib, pada maghrib habis lari tu. Bulan orang putih rotate mampu 12 minit tengah malam lagi. Dia ke hari lain lah. Itu beza dia. Baik, lah ni siang kan panas. Kita buat korban belah malam kok benar. Lepas malam raya kedua ketiga kita pelekoh sejuk sikit. Hujan sejuk lah. Boleh buat tak belah malam? Kan 4 hari. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh, tapi makruh tutup guru kita tak ajak. Sebab menyusahkan penulisan korban, benda bahaya, golok parang, penulisan orang nak ambil. Menyusah. Belah malam untuk berehat, bukan sebab kerja kan. Makruh. Baik. Binatang kita nak korban, kambing, kerbau, lembu, unta. Kerbau, lembu, unta boleh kongsi 7 bahagian. Boleh tak 7 bahagian, 7 niat? Seorang korban, seorang akikah, seorang nazar, seorang dia nak jual, seorang dia nak kenduri. Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Tak boleh? Ada anggur, ada giling, ada tunduk. Boleh tak? Boleh. Dia tak syarat semua korban belakang kan. Tetap niat kita masing-masing. Baik. Pak Long, lembu ni saya buat korban. Pak Long ni tunjuk lembu ni. Sedangkan saya tidak niat nazar. Dia nazar atau tidak? Dia tidak niat nazar, tapi dia tunjuk lembu ni saya buat korban Pak Long ni. Nazar atau tidak? Nazar ke tak? Ada tuan-tuan duduk mengaji selama ni lah. Nazar tak? Jadi nazar tu bahaya. Jangan duduk gatai duduk habak korang. Plan nazar haram kita makan, semua kena sedekah. Kecuali orang kita sedekah tu, dia sedekah balik-balik pada kita, tu lain lah.
Banyak berlaku. Umum tak apa. Saya nak korban lembu tahun ni, tak apa. Umum mana saya tak tahu, tak apa. Jangan tentu ta'yin. Itu pelik-pelik sikit masalah pekah yang ni pelik sikit. Tak niat dia hukum berlaku dah wajib benda tu. Sebab tentu ta'yin tu tak boleh. Baik. Kita nak hadiah ke Allah ni hadiah elok. Dan kita jangan cacat mengurangkan daging yang huduh pada pandangan zahir. Lembu tu turun lori, patah kaki, boleh buat korban tak? LQU, lembu kurang upaya, boleh? Boleh? Boleh tak? Tak boleh? Ya, tak boleh. Dia berjalan sengit pun tak boleh. Nak hadiah ke Allah, hadiah elok kenduri, tak apalah nak makan jual. Masalah kita nak berhadiah ke Allah, hadiah sepenuh. Kalau ekor dia dapat cantai, putih tak ada ekor, dia masuk kebun orang dapat cantai, boleh buat korban tak lembu tu? Ha? Boleh tak? Boleh. Bisa ke dia bisa? Boleh tak? Ha. Tak pernah ni jawab pi ke tak betul ke nak berdosa, kita betul lah sebab kita mengaji. Agak jawab dia tak boleh sebab dia sebagai berdaging, tak boleh. Kalau tanduk dia patah, dogoi tak ada tanduk, dia buat korban tak? Kebau ke lembu tak ada tanduk, gah tak ada lah, boleh buat korban tak? Nak tanya orang Mata Kedu ni, orang sini makan tak tanduk lembu? Kau lampau buat khepek ke, buat khopuk ke? Dah ada, tak apa. Dia bukan daging. Kalau dia telinga rabit, ada tapi rabit, boleh? Boleh tak? Boleh sebab dia bukan hilang daging, tak apa. Baik. Kalau lembu tu dia mandui, mandol, boleh? Boleh ke tak? Mandui ni cacat tak? Orang mandui cacat tak? Tak apa, tak beranak je. Kalau dia mengandung, biar orang tak mengandung untuk manusia, buntin, boleh tak? Ha. Orang jaranglah cari betina, tapi tak syarat cari jantan. Tina boleh. Dia mengandung, buntin, boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Jawab dia makruh. Sekarang orang kata tidak sah. Tapi kalau makruh tu kalau kita tak tahu, tak apalah, ada khilaf. Kalau lepas beranak dalam pantang lah, tapi mereka tak ada pantang lembu kebau ni, boleh lepas beranak. Masalah ni, itu yang kita nak tekan masalah ni. Fadilat duk cerita banyak dah. Boleh tak lepas beranak? Senyap belakang ni. Yang duduk ingatlah, Ustaz ngaji, Ustaz terang dah. Kadang-kadang terlaku kat sebuah tempat saya, sebelum saya pergi, saya berhantar saya kata minta yang masuk korban wajib mai malam ni. Saya hantar mesej tu, pergi tahulah. Buat sampai 7 ekor, 49 orang untuk kena mai. Dia mai 20 orang. Saya tanya tu imam mana? Depa ni Ustaz jemaah pun tak mai Ustaz. Oi, tambah nak suruh dengar pakai dak. Korban dia pulun. Ini masalah. Dapat pahala macam mana?
Tapi tak tahu pakai serah kata imam buat ni. Tak, kita boleh apa pahala dia dengan Allah, dia bagi daging, kita tibaik lah kan. Korang lepas beranak boleh buat tak? Tak boleh? Boleh tak? Tak boleh? Pasal apa tak boleh? Lorak apa beri susu botol anak dia tu? Jawab dia haram dan tidak sah, jangan dibuat, berdosa besar. Tak sah sepasal berdosa pula pisah kasih sayang ibu dengan anak. Lepas beranak, lepas tu daging dia pula beracun. Macam orang perempuan lepas beranak kan kena pantang laksa, tak boleh makan lah, sejuk-sejuk dia makan ikan gelama bakar ya. Yang ayah hampa betapa satu hari duduk sesenerih itu je lah. Tu kita, itu juga. Baik, okey. Lembu tu lawa, besar elok, gemuk elok, tapi gila. Boleh buat tak? Dia sondai ada gambar dalam YouTube tu, dia lawan tuan sampai tuan naik atas bumbung. Boleh buat tak? Hampa nak menikah tak? Dengan janda kaya, muda, segak pula, tapi gila, hampa mau menikah tak? Bagi peri saya tak mau. Dia sebelih ke tengah malam baru. Aib dipanggil gila tu, aib tak kena hadiah ke Allah Ta'ala. Gila, fikir ngeri. Tak sah walaupun elok. Baik. Okay. Saya buat korban. Saya buat kenduri nikah anak saya raya ketiga. Saya tak bagi mentah. Panggil hampa makan pakai sup. Kaya miskin main makan, saya buat 2 hari, saya buat 2 ekor. Hari pertama kita berkelah makan tulang. Gearbox lah, torpedo lah, Concorde lah, semua ada belakang. Raya kedua nasi daging nasi Arab. Apa hari kedua nasi daging nasi Arab. Boleh tak? Boleh tak? Tak payah masak, tak payah masak di rumah dah. Tak payah 400 memang makan rumah saya. Belanja berjimat. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak? Bisa kena bisa. Jawab dia tak boleh. Dia wajib bagi mentah sekati sebagai syarat. Sekor lembu saya korban, sekati bagi mentah. Lain kenduri dia kata apa? 7 bahagian, 7 kati bagi. Lain kenduri dia kata apa? Yang 1/3, 2/3 tu sunat dia, bukan syarat yang tu. Faham tu? Orang yang korban sunat makan daging apa? Paha ke, batang pinang ke, ekor ke, telur dia ke? Sunat makan daging apa? Ya duk tahu-tahu selama ni lah. Mujuk hampa main dengar malah tidak kurang pahala korban hampa. Sunat makan hati. Elok tak banyak pun. Bukan limpah, bukan perut. Betul orang tua-tua, kalau orang kurang darah kan, anemia tu. Limpah tu buat sup bagus. Amalkan sup limpah tu. Tu untuk tambah darah tu bagus. Tua-tua pesan. Baik, setakat ni saya berhenti. Sekarang tanyalah Ustaz. Selagi kalau tak ada soalan, saya tanya balik lagi. Sila, jawab. Tanya ada soalan. Kalau ada soalan nak tanya, kurang faham ke apa, tanyalah. Ya? Ya. Bagus soalan tu. Saya nak tanya soalan tu, orang tanya banyak tak? Saya pun tiap-tiap tahun buat di Kemboja. Sini buat juga lah. Sana buat juga. Buat kerja sahabat kita diurus. Pertama kali saya buat di sana, pertama sekali, orang sana susah. Allah. Sana daging sekilo, RM50 duit kita. Pakai tak makan. Hidup mereka tuan-tuan tengok YouTube orang sana. Allah, duduk atas sampan. Rumah ni macam dengar benang kita ni.
dilin dengan tak nipah. Kesian orang sana, miskin Islam kita. Tu kerajaan Melayu Islam campur, akhir ditawar lokal kapiak, jadi habis jadi Buddha banyak, tinggal budaya si banyak agama tu pun habis tak kedak-kedak tinggal. Kesian tengok mereka tu, susah, tak mengaji, tak ada pelajaran mereka tu. Tu yang orang-orang duk pergi urus bantuan Kemboja tu, menikah orang Kemboja, dia bagi peri anak mereka. Dia satu Pak Long umur 60 lebih lah, pergi buat bantuan pergi Kemboja. Ala balik Pak Ji buat balik anak perempuan saya ke Malaysia. Di sini susah Pak Ji, nak makan pun susah. Anak perempuan saya antara dua, sama ada jadi Kristian ataupun dia jadi pelacur. Yang Pak Long porok janggut, kesian. Kesian. Nak buat menantu anak-anak habis belakang dah. Nak buat cucu halus-halus lagi. Nampak gaya kena ambil kat aku, nampak gaya. Nikah umur 25 tahun, balik maklum punya mengamuk dah. Orang dia hampir pergi Kemboja, pergi tabung baja tu. Dapat 3 orang anak dengan dia, meninggal dah arwah. Memang susah mereka. Mereka tak ada pelajaran. Nikah dengan mereka ni macam stem mak tu, kita dulu boleh baca Quran dekat tu boleh lah. Kan, tapi dia jadi ibu rumah boleh lah. Kesian, susah mereka. Tak ada masalah apa. Boleh buat, tak ada masalah. Betul, ya? Sila ada soalan. Takkan tak ada soalan belakang kot. Pakat tahu belakang saya pun seraya juga main ceritanya bab-bab ni. Baik. Mak ayah ada di kampung. Duduk beranserai, mak ayah ada di Kuala. Mak, awak rasa nak buat korban untuk mak? Boleh ke mak? Mana? Kalau dia izin tak apa, kalau tak izin tak sah. Kalau orang hidup tak izin, orang mati boleh dia buat korban untuk mereka. Apa nama ni, wakaf boleh, sedekah boleh, zikir boleh, tahlil boleh. Apa nama ni, umrah haji boleh. Kalau korban boleh buat tak untuk orang mati? Mak ayah, laki bini mati boleh tak? Boleh tak? Yang duk tahu-tahu selama ni lah. Jawab dia tak sah, harap dia tak sah. Syarat korban, kalau orang mati dia mesti wasiat. Kalau tak wasiat, tak boleh kita buat. Ada cara kita buat atas nama kita, hadiah pahala untuk dia tu boleh lah. Atas nama dia tak boleh. Kalau wasiat semua kena sedekah. Macam nazar tak dimakan. Baik. Kita terima daging korban banyak sangat. Macam kita jual boleh tak? Merkit 33, dekat saya lelong RM20 dia sekilo. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Ya boleh, dengan syarat dia miskin. Orang kaya tak boleh melampau lah tu. Miskin boleh, orang kaya tak boleh lah. Segala tanduk, segala apa nama, kaki, tulang ke sebagainya, semua kena sedekah. Orang yang korban lah kan? Dia tak dijual beli benda tu. Baik. Sebelum nak masuk korban, sunat buat apa? Orang nak masuk korban, nak masuk ni dah ada 10 ekor, 9 ekor. 9 kali 7, dah ada berapa dah? Ramai tu. Tu hak masuk tu faham tak tahulah. Hak dengar insya-Allah malam ni. Hak tak main dengar, pakai ikut pak turut. Sunat buat apa sebelum masuk korban ni? Sunat dia bukan wajib. Sunat apa? Sunat apa? Ni nak masuk 80, ramai ni. Sunat buat apa? Takkan. Sunat mulai hari ni 1 Zulhijjah. Jangan kerak kuku, jangan kuku misai, jangan kutu rambut, bulu hari sebagainya. Sampai bila?
sampai raya, sampai selesai korban kita. Kalau kena korban raya keempat 14 hari memang berserebih lah. 14 hari 10 hari puasa panjang lah tu kan. Sunat je lah, sunat. Lepas habis korban tu sunat tekrat. Apa hikmah, apa sebab hikmah dia? Cuba jawab 30 saat dari sekarang. Apa hikmah? Ni tuan-tuan nak pergi umrah, pergi haji, kan dia kena tahlul kerat. Apa nama rambut tu wajib lah, untin ke bercukok ke. Apa hikmah, apa sebab dia? Takkan ustaz tabung haji tak cerita, umrah tak cerita hikmah dia. Takkan kerat saja aku, tentu ada cerita pasal. Apa hikmah? Pernah dengar? Mujuk orang mendengar malam ni tidak kurang pahala korban nampak. Hikmah dia menggugurkan dosa. Start ujung rambut sampai ujung kaki. Tu yang simbolik kita kerat tu. Kalau tahlul tu wajib lah. Tapi kalau apa nama ni, korban sunat je lah. Kan? Tu hikmah dia. Baik. Ada soalan? Sebelum saya tanya lagi. Baik. Katalah orang Parit Buntang main buat korban di sini, Mantang Kedu ni. Dia buat korban sini, kita bagi tumpuk. Dia buat balik, tumpuk dia buat balik. Orang sini tengok kelipuk lah. Satu habut dia tak tinggal kat kita. Sah tak? Ada berlaku kes tu. Dia tumpang sungguh. Buat balik habis Parit Buntang, dia tengok kelipuk. Apa hal tu dia tak bagi kita? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Orang lain boleh tak? Ingat-ingatlah. Jawablah kuat-kuat sikit. Allah, slow sangat macam malam pengantin. Boleh tak? Boleh. Orang lain jawab boleh tak? Jawab tak boleh. Dia kena bagi sekati sebagai syarat orang tempat ni. Kalau tak bagi tak boleh. Dia wajib bagi sekati. Lain tak apa balik semua. Sekati wajib orang tempatan kena bagi sekati sebagai lepas syarat. Macam tadi lah korban bagi mentah tu sebagai syarat. Ni timbul soalan. Lah kan payah SOP ni lah ni pakat serah pusat sembelih. Upah lah. Bagi duit upah. Upah lapah, upah sembelih, upah bagi duit. Soalannya, kena bagi tak orang tempat tu? Kalau kata pusat sembelih tu di Kampung Kedah, kena bagi tak pada Kampung Kedah? Sedangkan mereka tu dapat upah. Soalan baru timbul ini. Dulu tak ada cerita ni. Sekarang tempat malas dia kata berenyah, lepas tu payah sangat. Mula ni terserah mereka buat senang, tak bagi duit. Pergi ambil daging. Soalan kena bagi tak daging tempat tu? Kena bagi tak? Daripada dapat upah. Kena bagi tak? Ya, kena bagi. Kena. Upah soal lain. Soal daging tu ibadah. Sedekah kat mereka. Kalau 7 ekor, 7 kali 7, 49 kati kena bagi. Tinggal tu kita balik. Tak kira lah orang kampung, kawan sepi kena bagi. Tempat orang tempatan kena bagi tu. Lepas syarat. Tidak, tak lepas syarat tu. Dia tak lepas syarat. Baik, ada soalan? Tempat darah sembelih tu wajib tu. Sekati sebagai syarat cukup lah. Kalau sekok sekati, 7 bagian 7 kati bagi. Ada soalan? Baik.
Okey. Takbir raya haji ni masa bila start? Ha? Tiada beza raya haji dengan raya puasa. Hari apa? Hari subuh hari Arafah 9 tu hari kita puasa tu. Elok kita puasa, elok fadilat dia besar. Lari banyak masjid surau yang buat gini buka puasa. Daftarlah. Siapa kita malam esok ada penyambung buka puasa, siapa nak puasa bagi tahu, senang kita nak bajet. Si Arab ke ada si berani ke. Ada orang banyak buat. Niat qada tak apa, dia sudah kita dah berartikan niat qada tak apa, sebenarnya Arafah dapat pahala Arafah. Dia takbir raya puasa dipanggil mursal, tak kira waktu masuk malam raya kabilah di jalan raya ke di padang ke di apa masuk semayang je kalau habis tidak lah. Takbir raya haji dia muqayyad ba'da salah. Belum semayang tu mursal, habis dah semayang tu dia jadi lepas semayang fardu dan semayang jenazah selama hari tasyrik. Saya tengok banyak kalau berlaku ada mayat kematian, orang tak takbir semayang sunat atau semayang jenazah lepas dengan syarat mayat awak keluar dulu, jangan biar mayat itu dia sudah segera mayat tu, mayat awak keluar takbir ramai dia salah lepas semayang perdu dia juga semayang jenazah, lain tak ada lah. Saya nak tanya sini, hampa sini masa sembelih takbir ramai-ramai tak sini? Masa sembelih takbir ramai-ramai. Ni pun silap, ni telajak lebih lah. Dia sunat takbir tukang sembelih aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Tak ada lah Allahu Akbar, Allah mengah-pengah. Takbir apa lepas mayang beda. Dia lepas mayang je. Yang sunat takbir dia kali itu tukang-tukang sembelih tu. Bukan kita ramai-ramai dah. Kan? Takbir tak bertempat, jadi tak ada pahala lah. Kan? Baik, ni soalan cipu mas. Ni banyak berlaku sini, saya tak tahulah sini. Masjid surau dia keluar borang-borang penyertaan korban. Saya sila saya je kerajaan amat ingin berkorban satu bahagian sebanyak RM700. Sign, bagi duit, serah pada manusia. Saya nak buat korban, serah kat dia. Hai korban main ambil daging, sah tak kaedah macam tu, cara macam tu? Sah ke tak? Sah tak? Sah tak paman? Sah. Orang lain? Tak dengar suara paman seorang aja jawab tu pun tanya. Tak tanya tak jawab ke? Sah ke tak? Ha? Tak sah. Sah. Tak sah tu pasal apa? Akad apa? Akad apa pula, bukan akad nikah. Akad apa? Ya, akad wakalah tak ada. Ini masalah banyak berlaku online ni. Dia kesian. Ada orang Ipoh. Sekok lembu dia buat 2,800. Masuk nama, niat, hantar. Tu saya kata mereka tak ada kan akad wakalah wakil? Tak ada lah ustaz. Allah, saya kata itu leyop. Yang masuk pun tak erti, yang buat pun tak faham. Jenis Islam hadari, orang mengaji hampa lari. Ini penyakit dia. Ngaji tak mau, tanya pun tak. Tak ada wakalah. Dia pakai tak ada niat. Kan ustaz juga, ustaz muda-muda kata, kan Rasulullah kata niat malah bina, ada pun nak amal niat sudahlah. Oi, dalam pekah ni, itu kena mengaji pekah. Ada kena apa? Ada kena niat. Nak tanya, usalli fardal asya'i 4 raka'atin. Kena wajib kata ke sunat kata? Sunat kata, wajib kata? Sunat. Yang wajib apa? Niat. Okey, bagus. Puasa, nawaitu shawma ghadin, wajib kata ke sunat kata? Sunat. Wajib apa?
niat dia hati bagus. Menikah boleh, saya menikah mata kedua ni. Panak kadisi, saya je kerajaan mak kahwin dengan perempuan nama sekian-sekian, mah kahwin sekian, wali pun sign, saya pun sign, dia pun sign, dua saksi sign, serah surat pada kami. Nak balik dah tuan, ustaz tak akad, saya dah niat nak menikah dia dah. Dia pereda saksi, pereda sign belakang dah, sah tak? Pasal apa tak sah? Tak dapat hang pandai pun. Kalau aku dah niat sudah lah. Tu pekah dia orang pakai akal. Macam tadi nazar tadi. Lapat tak niat jadi nazar. Sebab tak itu benda tu. Ini banyak berlaku tu. Jadi apa tak ada wakil lah. Patut saya kata buat dalam WhatsApp. Tak apa, saya mewakil pada kamu untuk mengurus korban saya sebanyak sebahagian RM700. Otomatik dia wakil beli. Dia wakil sembelih. Dia wakil agih. Mutlak boleh wakil atau wakil. Dia tak payah main, tak pegang tali, pegang serah kat dia bulat-bulat. Itu lagi senang. Cuma sunat je orang korban tu hadir tempat tu. Tak main pun tak apa, sunat je. Baik. Ada soalan? Seronok saya ada mengajak sebuah tempat di Ipoh. Kemak orang parit, kemak ni. Tuan, teman nak tanya ni, katanya khabar lembu esok jadi kenderaan di pada masyar ya. Iyalah, kalau dah kongsi 7 orang ustaz macam mana naik ustaz, kalau duduk berdua boleh lah. Kalau bertiga tak muat ustaz, kalau 7 karang anak patah karang lembu tu. Luwih soalan dia tanya sungguh juga. Kalau 2 boleh, kemain bertiga. Lepas tu kalau dengan perempuan boleh rempit-rempit. Saya kata Yub, itu kiasan ibarat Yub, bukan lembu khabar tu Yub. Yang datang sud dari syurga entah panjang macam kereta api ATS. Wallahualam. Saya tanya tu lurus soalan, takkan nak 7 orang ni rasa tak puas hati kongsi 7 orang tu, nak ragas 7 orang bukan nak muat. Ada soalan? Baik, tanya sikit bab akikah sikit. Akikah dah rapat, cuma beza akikah ni dia bila-bila masa, korban ni 4 hari. Bila masa boleh sembelih akikah? Bila masa sembelih? Hai, doa akikah 7 orang anak dah ni. Bila masa start boleh sembelih lah? Bila Abang Man? Boleh sembelih start masa bila akikah? Kada tahu kah, kada ingat tu. Jok ampamai belani tidak kurang akikah, kurang pahala. Dia harus sembelih. Keluar anak boleh sembelih lah. Cuma sunat dibuat hari yang ke-7. Sampai bila? Sampai budak tu macam mana? Nikah. Lambat dah nikah. Sampai balik dia serilah buat. Kalau ayah mak tak buat. Kanak laki-laki sunat 2 bahagian. Lembu kalau kami 2 ekor, perempuan 1. Pasal apa? Apa hikmah? Sunat dia bukan jadi syarat dah. Tak mau pun tak apa. Apa hikmah? Apa sebab dia? Perempuan laki-laki lebih. Pasal apa? Yang mujuk hampa mendengar malam ni. Kisah dalam bab pusaka. Lidzakari mithla zil. Bagi laki-laki 2 bahagian perempuan. Tu sunat lebih tu. Bukan apa sunat dia, bukan jadi syarat. Saya buat akikah. Saya malas masak, renyah nak kena panggil hampa makan. Pak nasi lagi, belanja banyak lah, saya bagi mentah seorang sekali, boleh tak? Bak macam korban juga, boleh tak? Boleh tak? Boleh Paman?
Minta seorang sekati. Senang belanja jimat. Tak yang apa kata boleh tak? Boleh? Tak boleh? Jawab dia boleh. Akikah ni sunat dimasak, sedap dimakan. Mana harus bagi mentah. Jadi esok kalau bagi mentah, jangan kita tak sah tu nak bagi tahu orang ini. Tak terpakai apa bagi mentah, orang belajar kedekut sangat. Harus sunat dia masak. Masak apa? Sup kah, kicap ayam asam kah, nasi Arab kah, masak macam mana? Kekah ni. Masak manis, korma, masak kicap ke ya. Apa hikmah yang bagi manis tu? Sunat je lah. Hikmah dia. Cikgu. Hikmah dia apa? Muhammad, sunat masak manis pasal apa? Awak tak buat cicak ayam asam lah, sup lagi sedap. Supaya manis akhlak budak tu hikmah dia. Mulut dia manis, tak ada lah besiak macam mak dia, capui macam ayah dia. Tu hikmah dia. Masak manis tu, tulang jangan dipatah, kerat tak apa, jangan dikepak, bagi susuk budak tu kuat. Tu hikmah dia. Kerat tak apalah, jangan dikepak, patah. Dekat Tok Bidan sunat bagi daging apa? Tok Bidan lah, tak ada dah Tok Bidan lah ni. Dulu ada dengar Tok Spiah lah, Mak Lang Cik Nah lah, Tok Nak lah, tak ada dah. Lah ada lah, ada hospital lah. Memang sunat bagi, yang kita ada sebut. Daging apa? Batang pinang kah? Perut kah? Telur dia kah? Kata Bidan. Mujuk sampai mendengar. Bagi sunat, bagi paha dekat Tok Bidan. Entahlah, bukan bagi masak, bagi mentah Bidan tu. Baiklah, wallahu a'lam. Cukup segitu. Ada soalan nak tanya? Setengah tempat pakat berebut nak tempat hampa tahu belakang dah kot. Kami tak payah tanya ustaz, kami pun tahu dah, kami tak jawab pun. Tak ada dah. Bagus. Dekat tu insya-Allah mudah-mudahan kita korban terjadi manfaat daripada kita. Jadi pahala besar pada kita, harapan kita insya-Allah itu. Akhirnya tuan-tuan, sambil saya main ni, saya duk tolong sahabat saya di Kedah. Pertama sekali di Yayasan Profesional Ummah Kedah Sungai Petani. Yang terbit banyak profesional lah, doktor, lawyer, engineer. Mereka ni dipilih budak-budak baik-baik, budak-budak otak baik. Dia buka sekolah dekat dengan jalan Sungai Pasiak, jalan pergi ke Simpok. Tanah kampung dah, siap dah sekolah tu, nak tambah lagi lah. Mereka jual murah, sekaki RM20. Jadi ke tuan-tuan hajat nak wakaf, jumpa saya sekejap lagi. Lepas semayang, kena akad dengan saya. Sebab dia kena akad, dia tak boleh pakai niat. Sebab jual beli. Dia kena akad, kemudian wakaf balik. Saya bagi sijil lah. Dan niatlah untuk mak ayah dah mati. Sebab wakaf ni, dia akan ikut besar fadilat daripada kita buat umrah, besar daripada kita korban, besar fadilat kita dak kunuri. Sebab benda terusan panjangan. Contoh macam Masjid Lama, ada projek apa nak buat Masjid Lama? Masjid Lama kita ni ada projek nak buat apa itu? Ya, saya sure kalau boleh buat mahat tahfidz bagus. Buat lelaki-lelaki lah. Sayang wakaf orang tua-tua lu kena duduk mati itu sama sayang kan. Hidupkan kau hidup sikit tu. Baik. Jadi besar wakaf daripada kita umur. Kalau buat korban hari ni, korban tu habis-habis tak ada lah. Kalau wakaf berterusan panjangan. Dan boleh niat untuk orang mati. Orang mati dia macam orang lemah. Duduk terkapal-kapal di alam barzah nak pelampung. Pelampung-pelampung kita duduk hantar amalan kat mereka. Sedekah, zikir, tahlil, wakaf kan. Kita duduk hantar kat mereka tu. Jadi kita dapat pahala, mereka dapat pahala sama. Tuan-tuan nak jumpa saya lagi. Satu lagi, masjid. Tuan-tuan kalau pergi antara Bali dan Kulim, Tang Kejai tu, berjalan lawa, tempat terbukit sikit. Wujud warna hijau putih. Tu saya cari dekat 300,000 tu. Kita siap dah. Buat sejuta lebih kita buat. Masjid Pondok Ustaz Marzuki ada pondok di bawah tu. Siap dah. Lah saya tolong masjid Pondok Tok Uji Rahim di Ulu Bakai, Sedim, dalam kampung. Nak makan saya pergi sana. Jadi Tok Guru minta. Alhamdulillah tu dah siap banyak lah.
saya ingat dekat 60% lebih dahsyat. Dia guna dah cuma rangka-rangka lagi dah. Jadi supaya nak yang tu dah tak ada hak, tak payah angkat. Tuan-tuan buh dalam tabung boleh sedia tabung tak? Sedia tabung, sejadah kan tabung tak kisahlah. Yang tu bagi RM1 tak apalah. Yang tu saya resit, saya akan namakan dalam masjid. Boleh niat untuk masing-masing. Mudah-mudahan sedekah kita jadi madam atas dosa-dosa kita, insya-Allah. Baik.